Salam sejahtera, saya Amelia Urawan, kad matrik CB210121 dan saya akan terangkan proses bumbung bagi satu pensatu mengenal pasti keperluan komponen bumbung. Lihat pada gambar rajah ini adalah merupakan komponen bumbung yang diperlukan dalam pemasangan bumbung. Seperti mana yang kita tahu, bumbung merupakan struktur penting pada sebuah bangunan. Ia menjadi keperluan utama dalam membentuk imej dan rupa bentuk bangunan. Selain itu, mempunyai fungsi-fungsinya sendiri. Struktur bumbung ini mengandungi 3 komponen utama. Di sini, saya akan tunjukkan 3 komponen utama bumbung dalam keperluan pemasangan bumbung. Yang pertama adalah kekuda bumbung, yang kedua kerangka bumbung, ketiga adalah atap bumbung yang seperti ditunjukkan dalam gambar rajah tersebut. Dan ketiga-tiga bahagian ini adalah asas dalam pembinaan struktur bumbung. Ia saling berkait dan merupakan kombinasi yang membentuk struktur bumbung yang dikehendaki. Kerangka bumbung dan kekuda bumbung biasanya diperbuat daripada kayu, keluli atau bahan komposit yang bersesuaian. Baiklah, saya akan teruskan dengan video yang saya tayang ini untuk menerangkan bahagian-bahagian yang ada dalam komponen bumbung. Dan bahagian itu terdapat 6 bahagian, iaitu yang pertama, kasar-kasar betina yang dibina merentangi larian dari perabung ke pelat tembok yang bertujuan menyokong beroti penutup bumbung dan gulung-gulung. Dan kedua, perabung. Perabung ialah komponen yang berada pada posisi puncak bumbung di pertemuan antara kedua kepala kasau yang bersebelahan, bertujuan memegang dan mengikat kepala kasau. Yang ketiga adalah beroti. Beroti dibina melintang pada kasau betina bagi menyangkut atau memegang penutup bumbung genting. Yang keempat adalah alang pengikat atau gegelar siling yang dibina melintang rentang antara kaki kasau yang bertentangan, bertujuan bagi memegang dan mengikat kaki kasau serta menjadi komponen kesokongan bagi memegang kerangka siling. Yang kelima adalah topang. Topang adalah komponen yang menyerong, menongkat dari alang pengkat kepada kasau, bertujuan menyokong kasau supaya tidak meletup. Dan terakhir, keenam, gulung-gulung. Gulung-gulung ini dibina menentang kasau. Ia berada pada posisi di bawah kasau untuk menyokong kasau dan di atas kasau bagi menyokong penutup bumbung bergelegu. Dan dalam video ini dia dah tunjukkan yang merah-merah itu adalah bahagian yang ada pada keperluan komponen bumbung. Sekian, terima kasih daripada saya. Seterusnya adalah bahan dan peralatan bagi pemasangan bumbung. Antara bahan yang digunakan adalah seperti sesiku L, pensel bagi tunjang penandaan, gunting aluminium bagi pemotongan zinc, mesin drill bertujuan menggerudi skru, bahan penebat bagi melindungi struktur bumbung, stapler tembak bertujuan untuk mengikat bahan penebat pada kayu, pisau bagi tujuan pemotongan bahan penebat, pita pelekat bagi melekatkan bahan penebat pada kayu, pita ukur untuk pengukuran dan mesin pemotong, tukul dan paku bagi tujuan pencantuman, benang kapur bagi tujuan penandaan pada kayu, gergaji tangan untuk memotong lebihan kayu, angle grinder bagi membuat bulatan pada gata, getah bumbung monya dan getah perabung bumbung digunakan bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya kebocoran pada bumbung. Dan bahan yang terakhir yang digunakan bagi pemasangan bumbung adalah pengapit penutup rabung universal. Ianya bertujuan untuk membuat sambungan antara penutup rabung supaya ianya kelihatan kemas dan tiada kebocoran. Penyediaan bahan bagi penutup bumbung. Sesebuah bangunan hendaklah menggunakan penutup bumbung yang diluluskan atau yang ditentukan oleh undang-undang kecil bangunan. Rupa bentuk sesebuah bangunan mempengaruhi rupa bangunan sama ada dari segi bentuk bangunan ataupun warna
dan tekstur bahan penutup itu sendiri. Penutup yang digunakan mestilah daripada bahan garis air. Penutup bumbung terbahagi kepada dua kategori, iaitu bumbung rata dan curang. 4. Penutup bumbung rata, iaitu membran, kepingan logam, plastik dan papat konkrit. Kategori penutup bumbung curam pula, iaitu genting konkrit, kepingan logam, aspal, asbestos, kepingan papan dan kepingan batu. Faktor-faktor pemilihan penutup bumbung. 1. Jenis dan spesifikasi penutup bumbung. 2. Kesesuaian reka bentuk bumbung mengikut desain yang telah ditetapkan. 3. Gaya estetika untuk menaikkan seri bangunan. 4. Rintangan haba terhadap cuaca panas. 5. Kualiti dan ketahanan penutup bumbung. Bahan penebat bumbung. Keadaan cuaca amatlah mempengaruhi tahap dan jenis penebat yang sesuai untuk digunakan. Penebat yang baik pastinya mampu untuk menguasai perubahan musim seperti mana jua perubahan suhu harian. Bagaimanapun, terdapat banyak situasi di mana haba daripada matahari menyerap masuk ke dalam bangunan. Oleh itu, memahami ciri-ciri penebat dan cara pemasangan yang betul bagi memastikan matlamatnya dipenuhi. Ciri-ciri bahan penebat. 1. Lapisan perintang yang terhampak menutupi keseluruhan ruang bumbung, menghalang haba panas dari luar menembusi bangunan dan juga menghalang hawa dingin yang terdapat dalam bangunan keluar. Perintang terhadap aliran haba dan memastikan ruang bilik kekal selesa dengan suhu yang dingin. Tujuan pemasangan bahan penebat: melindungi struktur bumbung dari penguapan yang terbentuk di bawah bumbung, melindungi struktur bumbung dari ketirisan air semasa waktu hujan. Jenis-jenis bahan penebat: aluminium foil, foam sembur, papan tegak, gentian kaca dan penebat selimut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Hadi Badar Kadir dengan matrik CB210069. Saya akan menerangkan tentang pemasangan bumbung. Berikut merupakan proses pemasangan bumbung genting, iaitu terbagi kepada dua, iaitu struktur bumbung dan penutup bumbung. Okey, untuk struktur bumbung terdapat kekuatan bumbung dan komponen bumbung, iaitu topang, beroti, perabung, alang kecil, gulung-gulung, kasau, pengikat siling dan gelega siling. Okey, setelah kekuatan bumbung siap dibina, dia akan diangkat menggunakan kren ataupun pekerja menggunakan tali ke atas bangunan. Kekuatan bumbung akan disusun mengikut jarak yang tertentu yang telah ditetapkan dalam pelan. Seterusnya akan dipakukan dengan beroti untuk diletakkan bumbung genting. Proses pemasangan aluminium foil di atas struktur kerangka bumbung. Fungsi menghamparkan aluminium foil ini di atas struktur bumbung adalah untuk menghalang haba daripada luar memasuki bangunan dan udara di dalam bangunan kekal dingin. Kaedah pemasangan aluminium foil pada struktur bumbung. Pertama, menghamparkan aluminium foil di sekitar rentang bumbung pada struktur bumbung. Memaku aluminium foil bersama beroti untuk menetapkan aluminium foil pada struktur bumbung. Aluminium foil akan dikemaskan mengikut reka bentuk struktur bumbung dan dipaku pada hujungnya bagi mengelakkan aluminium foil rosak maupun terkoyak. Apabila struktur bumbung atau kerangka bumbung siap dibina, proses yang berikutnya adalah pemasangan penutup bumbung. Kaedah pemasangan atap genting interlocking roofing tiles. Jenis penutup bumbung. Bumbung genting konkrit. Kecerunan bumbung adalah 25 darjah. Ciri-ciri penutup bumbung yang dititik beratkan iaitu: pertama, kestabilan, kedua, perlindungan, 3, tahan lasak, 4, rintangan haba dan 5, kecantikan. Jenis struktur bumbung yang dibina iaitu jenis bumbung tebar atau tebeng layar.
Genting konkrit ini menggunakan kaedah kunci sangkut atau letak di atas batten dan berlapis antara satu dengan yang lain. Genting akan dipasang dari bawah ke puncak disusun satu persatu mengikut baris supaya lebih lurus dan cantik. Lapisan kunci atau sangkut beranggaran lebih kurang 0.7 hingga 1.2 mm dan maksimum 2 mm antara atap. Dua jenis kunci atau sangkut iaitu single groove dan double groove. Penggunaan benang atau peralatan yang lurus seperti alat-alat spiris untuk melaras kedudukan atap genting supaya kemas dan cantik. Setelah selesai memasang atap genting, seterusnya kita akan memasang lapisan bitumen sebelum pemasangan perabot atau ratchet. Gunakan dry fix bitumen tape lebih baik untuk elakkan daripada kebocoran berlaku semasa hujan. Menyusun perabung seperti kaedah atap genting pada keseluruhan struktur bumbung. Menyelaras kedudukan perabung supaya berada pada kedudukan yang betul, lurus dan cantik. Kena letakkan mortar pada bahagian end cap untuk mengunci perabung supaya perabung tidak bergerak atau terangkai semasa angin dan hujan. Ini adalah kaedah meletakkan mortar pada komponen perabung. Struktur komponen penutup bumbung selesai dibina.